صل على Muhammad. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini, bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau, akan jadi haramkan pada syarak menyakitinya. Okey, kita tengok dulu. Jadi pengarang beritahu kepada kita, yakni bermula mensyukurkan nikmat kaki dan tangan tu, bahawa dia kata jangan kita guna keduanya, tangan kaki tu, dia kata pada tiap-tiap maksiat. Maksiat ni perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Maka bermula mensyukuri. Maka yang pertama sekali juga, yang ditegah oleh syarak, kita tinggal. Itu maksudnya mensyukuri akan nikmat keduanya tu, kaki tangan tu. Jadi orang yang guna kepada maksiat, maka dia tak termasuk dalam golongan orang yang mensyukuri nikmat tu. Tu dia. Okey. Maka kalau kita nak masuk golongan orang yang mensyukuri akan nikmat, maka kita pelihara tangan kaki kita tu daripada melakukan maksiat. Jadi kita orang beriman ni, kita ada larang, ada suruh. Orang beriman ni orang lagu mana kak? Orang yang percaya adanya Allah, adanya hari akhirat. Maka ni orang beriman lah tu. Jadi insya-Allah kita semua ni orang beriman lah ni. Jadi untuk mensyukuri nikmat yang Ta'ala beri kita, setelah kita percaya adanya Allah, yakin bahawa Allah yang memberi segala nikmat kepada kita, maka kita kena mensyukuri nikmat tu. Tu dia. Maka nak mensyukuri nikmat tu, yakni memelihara akan segala nikmat yang ada pada kita, terutamanya anggota tujuh kita yang kita bincang panjang dah itu. Jaga dia daripada melakukan maksiat. Maksiat ni maksudnya derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi kalau kita derhaka ke ustaz, dia panggil mukmin, tapi mukmin yang asin, mukmin yang melakukan maksiat. Tu dia. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi kita lawan lagi Tuhan, tu dipanggil mukmin yang derhaka lah. Maka kita tak masuk golongan kategori mukmin yang abid. Kita tak boleh duduk mukmin yang derhaka ni. Kita nak pergi kepada mukmin yang abid. Maksud mukmin yang mentaati akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling kurang kita orang awam ni. Nak pergi kepada yang kedua. Dan seterusnya kita nak pergi pula yang ketiga. Kita ngaji bab hati ni sebab kita nak pergi yang ketiga pula. Mukmin yang salik. Maksudnya mukmin yang salik ni orang yang betul-betul dah bersihkan hati dia nak menuju kepada Allah. Dia tak pandang dah benda lain. Dia hanya memandang dah cinta Allah. Maka dipanggil salik. Orang ni duk menuju tu. Jadi kita duk ngaji kat depan ni, habis ni kita bincang bab jantung. Bab jantung tu ya tu. Maka orang tu nak menuju kepada Allah. Dia panggil salik. Sehingga sampai kita ke hadrat Allah, nama dia mukmin yang arif. Yang makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuncak kita. Kemuncak kita manusia ni nak sampai situ belaka. Ni dah terbaik nak jaga ni. Kita tak boleh jadi macam orang awam ramai kan ni. Nak derhaka-derhaka, nak taat-taat, tambah. Kita nak taat sama-sama. Maksudnya anggota tujuh ni kita tak ada derhaka terus ke Tuhan. Bang, tujuh anggota kita ni. Kaki kita dah pergi dah tempat-tempat larang, dah pergi dah. Tengok orang buang musim tu, dah letak tapang dah, dah pergi dah. Kita orang mukmin kan. Apa lagi? Ni pergi model-model ada kaki alih tu. Allahumma salli ala Muhammad. Takkan kita nak duduk kekat mukmin yang asin sama, yang derhaka sama. Nak mati masuk derhaka ke mana kita ni? Betul ni? Ni. Jadi orang yang derhaka, maka tempat dia neraka mati. Betul? Maka kita nak berubah kepada abid. Maksudnya orang yang mentaati akan Allah, tak buat maksiat dah dengan anggota tujuh dia. Dia tak pergi dah tempat-tempat yang mengundang maksiat. Ni kita sejik surga tak tinggal, tapi kat maksiat ada semua. Berat sungguh.
Dah pasal minggu ni berjujuk-jujuk orang beresek punggung. Nah, mari hamba nak pergi kuliah mana mari? Kuliah dia putang di Surau Pak Sumang. Apa lagi? Nah, ada satu pasal malang sama jumpa. Tengah garik tu. Apa lagi? Bersusung-susung kereta nak lalu payah. Masuk aku nak lalu payah. Betul tak ni? Dia buat benda ramai-ramai. Betul tak? Ni tapi manusia memang suka. Kalau Nabi kata tempat aku paling benci pasal-pasal. Nah, kalau hajat mungkin sekejap semua. Mana lagi? Ni hak tempat tu kita berahi. La ilaha illallah. Sebelum beli hak nak tu 7 kali dia tawaf. Macam pergi Mekah dia buat asal minggu. Nampak? Betul tak ni? Lah. Jadi komang dah sepana kita orang ulang dik sejik ni. Tu bukan tempat kita dah. Sebab kita orang dengar dah ni. Betul? Bukan tempat kita dah, tempat-tempat gitu. Nampak? Ni dah. Maka kaki dia dak jaga. Pergi tempat-tempat yang dak molek juga. Tu ada kala tok lelaki tak mau pergi dah. Orang puang dak lalu. Faham lagi? Siap senjuh baju tok lelaki. Gerah bang. Bila nak pergi bang? Dah buat lagi sehari lagi dah. Dah, dia ada seminggu semua kali ni. Ni Allah lah ni hari ni. Nak pergi juga kat orang ramai. Bang. Tu kata. Orang puang. Mereka cerdik kan puang. Jadi kita nak sedar. Maka dia kata jagalah. Dia terjaga kedua tu. Daripada maksiat. Jagalah. Kita orang bangku tu muda. Tubik sliding lagi amal lalu lah. Baru kita akan rasa nikmat agama itu. Kalau duk amal kok, walaupun hancur kita ada orang cetong lah. Tahu, cakap sedap dah. Tapi hati kita tu tak dapat merasai nikmat dalam agama itu. Rugilah. Kita ngaji ni nak dapat nikmat dalam agama ni. Maka rugilah. Dah, orang wi nasi, wi lauk apa semua dak makan. Allah rugi kita. Rugi tak? Orang kata nasi cumi ameh, nasi khabu sedap. Orang si atur rumah kita tak makan lagi. Rugilah kita. Pang lagi makan je lah. Maka sekarang ni ulama tinggal dah kita kitab-kitab. Betul ni? Dah kita ngaji dah. Cuma tunggu amal je. Bila amal, kita akan rasa nikmat tu. Kekuatan orang Islam ni adalah zauki tu, rasa tu. Jadi kalau kita orang Islam akhir zaman ni, sebab apa tak hebat? Sebab kita tak ada ilmu zauki, ilmu rasa. Kita tak rasa. Hanya duduk atas ilmu. Tuhan besar, Tuhan murah. Duduk atas ilmu sama-sama. Tak pernah rasa kemurahan Allah. Tu. Jadi kita ngaji penama bagi hati ni, nak rasa tu. Nak rasa kemurahan Allah tu. Kata murahnya Allah wi mata kejik ni. Kejik mata kita. Berapa ratus ribu sehari semalam ni duk kejik ni. Tak tanya doktor. Doktor tak jumpa cari. Faham lagi? Nikmatnya. Mata kelip. Cewa tak kelip kali orang bangun tuan muda. 2 minit sudah. Habis tu air hidung, air mata. Bila mata tak kelip. Faham? Patung boleh tak kelip. Kita tak boleh tak kelip mata, kena kelip. Maka itu satu nikmat. Padahal nikmat kelip mata tak kira. Nikmat nyawa, nikmat dengar, nikmat lihat. Tak? Sebab tu orang yang reti bab Muhammad ada zauki, dia dapat memandang kemurahan Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sebab tu orang reti tentang nikmat Allah ada. Fasalli li rabbika wanhar. Dia menyatakan syukur dia kepada Tuhan, dia berkorban diri dia, harta benda dia, nyawa dia, anak pinak dia, semua hak dia tu pada jalan Allah. Tu sebab orang tu dapat merasai nikmat Allah beri. Jadi kita hari ni dasar kata nak korban harta, nak korban kaki tu, tambah dah pergi tempat molek. Sebab kita tak dapat mandang nikmat Allah beri kita. Cuma duduk pada ilmu Tuhan wi nikmat, Tuhan wi nikmat. Dak orang cetong duk mulut. Faham lagi? Dia nak di hati. Jadi bila hati kita memandang, barulah melahirkan akhlak yang baik. Maka kita nak bincang penama bagi hati, nak bincang waktu. Habis 2 kaki ni masuk bab jantung. Tu dia. Tu penting tu. Nak bagi jantung sebenarnya sebab nak rasa lah. Nak rasa kebesaran Tuhan. Lama dah kita kata Tuhan tu besar daripada kecil lagi. Nak rasa Tuhan tu besar kerana tak? Murahnya Tuhan tu. Jadi bila hati kita bersih, kita maya subuh tadi, kita dapat memandang kebesaran Allah. Besarnya Allah, murah aku daripada aku tak ada boleh jadi ada. Lama ni kita kata. Jadi bila hati kita bersih, kita dapat rasa sungguh memandang kemurahan Allah. Hak tu tak sedar air mata basah janggut mayang.
Tu lagi ni. Sebab hati kita dah bersih. Jika kita tidak amal, tak jaga kaki kita, maka hati kita akan kotor. Maka sampai ke mati tak dapat memandang akan kemurahan Allah. Jadi kita kena amal lah. Tubik lagi, racang lalu kaki kita. Start pada hari ni, aku tak mau pergi dah tempat tak pakai. Lagi, aku nak pergi tempat yang manfaat sahaja. Jangan pergi, rata kaki kita. Betul ni? Tak usah ikut lah apa orang ajak gimana pun. Faham lagi? Buat dah erti gitu. Okey. Habis itu. Dan maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharam pada syarak menyakitinya. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan guna tangan kita kepada perkara-perkara yang menyakiti. Nampak ni? Ni tangan kita buat macam-macam, racang ni. Tu khenak orang tu, khenak orang ni. Tak ya. Tengok kedai orang laku, kita pergi tanang pula benda-benda. Siapa tak laku kedai orang. Ni. Jangan main, kuat main benda kita orang kita ni. Ingat ke zaman dulu, zaman ni pun kuat juga. Ingat ke zaman toknyang dulu main benda gitu. Tak, ni pun makin hebat. Sahih. Okey. Maka dia kata jangan engkau khianat dengan kedua. Akan orang yang dipercayai. Engkau dengan dia. Tengok. Dan jangan engkau pegang dengan melahirkan akal yang haram. Dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang. Ni kita tahu belaka dah ni. Batang baca laju ni. Kita tahu dah benda-benda yang dah molek tu. Kita ngaji dah. Daripada yang memberi mudarat akan orang Islam. Jangan gunalah. Dan daripada ilmu yang diharamkan. Jangan buat. Seperti benda ilmu yang diharam. Sihir. Ni kata kena adi. Buhnya mati bunguh lah. Macam-macam peseng. Tak usah guna. Kedua tu. Kedua kaki, dua tangan kita. Tak kau tangan pergi ubuh kaki pergi. Faham lagi? Kedai laku, kedai kawang. Faham lagi? Warna mak kedamu tutup. Dah tutup kata. Dah warna aku lalu petang mari tengok kursi duduk atas meja. Lepas tu kata saya kursi atas meja dua ni aku buka. Dah tokoh aku 2-3 beranak. Tunggu. Orang je tak masuk. Dah nak masuk warna kursi atas meja. Kita kata. Mu mak mengingat aku mabuk pehuda. Aku buka kata. Rupanya tak nampak. Jadi ni kita sihir-sihir. Bahaya. Jadi orang tengok kursi atas meja. Padahal dia buka. Ni kata. Bahaya. Ni tak sabar lah kerja-kerja uduh gitu. Nyanyi kawan duk jual. Tak laku-laku. Ni khenak belaka lah ni. Tu. Janganlah dia kata. Tak seperti sihir apa jangan. Jangan guna tangan kita, kaki kita. Tak khenak. Tu bukan kerja orang mukmin tu. Khenak-khenak orang. Kita guna ke Allah kebaikan. Macam kita rakyat semua. Ada tangan, tolong orang, tak buat renyang tulang sikit kita. Kalau kita tengok ada buat makan di masjid, pinggang banyak, jangan harap ketuk siok AJK saja. Kita pun ambil etek kutik. Padahal dia jemput kita makan balik je. Tapi dah kita ni renyang tangan. Renyang tulang belajar bahasa Malaysia dulu. Ni masuk renyang tulang kok. Kita pun tolong kutik pinggang. Betul tak ni? Padahal kita bukan AJK pun. Apa? Tapi renyang tulang ni panggil. Ni dok. Hidup pula aku daun bawa gere. Sakit pada sungguh. Nampak? Jadi biar renyang tulang. Tu dia. Tu orang mukmin. Okey. Habis itu. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim melainkan kerana darurah. Darurah. Macam kita nak dakwah. Ulama-ulama dulu masuk kelab-kelab malam, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat perjudian. Dia giu. Ulama-ulama dulu. Mana lagi? Tu. Sebab ulama dulu dia tahu. Set-set yang jahil ni dia tak akan mari sejik. Dia tak akan mari majlis ilmu. Jadi kita orang aling ni kena pergi kat dia. Orang aling macam kata malang di Surabaya Sumah malang di Putang malang. Mata orang aling ni tempat dia bersama dengan orang jahil. Bukan atas lembek 18 inci setengah. Lagi orang aling tempat dia. Sama dengan mak repik mak derak. Kalau mak derak duduk dalam rok, hidup dalam rok. Belang-belang mak derak cocok tu belang-belang dia nasihat. Faham lagi? Betul tak ni? Orang aling bukan melacur ngata gawa. Tak ada dia masa tu. Dah nak tok kepala atas batas. Faham?
Malam dia menangi, minta kekuatan daripada Allah. Siang dia berjuang. Faham lagi? Malam macam malaikat, siang macam singa. Faham lagi? Itu umur. Hak tu setan takut. Main umur dak berani setan. Berkabuk setan lagi. Kedak kenal setan. Setan dia ada dua. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan yang gaib dan yang nyata. Itu setan. Nampak? Nak kenal setan hak nyata, bila kita tukar motor tu, dia bayar air, bau dia tembak. Dia tembak lalu dah. Dia tahu dah, kakak ni kalau mari ajak aku pergi sejik. Faham? Tembak lalu. Itu setan sahih. Kalau kita nampak lalu. Kita cakap je, dia gelisah lalu dah. Dia kata bini hamba suruh balik awal. Itu setan lah tu. Dia takut dengar kalang-kalang Allah. Tu ni. Itu jenis nyata. Hak tu pakau dengan batu 7 kali. Faham lagi? Baru kerti masa. Betul tak? Tu. Setan dia dah tu. Dengar rabang. Duduk dalam pagar sejik mulai ada dah. Dia tembak dah sekarang. Masa hamba duduk main tahun 90 awal 2000. Masa tu anak hamba duduk pondok Bukit Jong. Hamba dengar baba sebelah kata. Kata kau nak kenal setan ni. Kita duduk dalam sejik. Dalam kastang sejik dah. Dengar rabang kita tembak lagi. Orang mu duduk jauh tengah buka kedai tu, tutup kedai dengan orang bang. Dia duduk kat pekarangan masjid. Bahasa Malaysia, pekarangan masjid. Tambah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah setan nak kenal. Dia tak berakhir dengan azan. Setan kau dengar azan, letak bukan lagi. Langgar habis. Batu-batu pagar-pagar. Belok habis betis. Dengar orang bang. Tapi usaha sungguh setan ni. Bila habis orang bang, ngakuk mari lagi. Dia nak buat benda, dia nak kacau kita mayang. Lepas tu muazzin komak, tembak pula pas koloh. Teratuk di koloh, toh balik. Faham lagi? Senyak je, komak, mari pula. Tu kita takbir dia mari je. Niat dak hari lagi. Kita buat tu, dak hari lagi. Takbir pula. Faham lagi? Berat Allah. Tak ayung tu tak tu. Kosak taruk molek dah. Tak ayung tak tu. Tak tu lagi. Takbir pula kita kata. Faham lagi? Alalah kita kata asal kecil aku apa dah. Kita pun Allahu akbar. Baik. Betul ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kita nak reti. Okey. Janganlah kecuali darurah. Ada hajat. Tak apa. Dia gitu. Pendeknya dia kata, segala gerak engkau pendeknya. Maksudnya rekah cerita. Tengok orang dulu cakap. Orang tua dulu kan, dia cakap pendek, dia kata rekah. Pendek cerita. Dia kata pendek cerita ginilah. 2,000 sudah lah. 8,000 dah orang. Anak aku nak pergi. Anak aku baru kerja pos main. Baru 8 bulan. Faham lagi? Mu nak tak 10,000 ni. Pendek cerita gini sudah. 2,000 sudah. Nampak? Dipinang anak orang. Kena ni. Dia gitu. Orang tua dulu cakap pendek cerita. Kira mudah. Betul tak? Maka dia kata pendeknya segala gerak engkau, senangnya, mudah ceritanya gini dah dia kata. Tu. Pendeknya segala gerak engkau, gerak kita ni lah. Jantung denyut, nadi denyut, mata keji, bibir getar, hidung napah. Apa lagi? Ya semua tu. Dan segala diam engkau itu gerak atau dia. Sama duk ngaji dulu tok guru kata gerak atau dia. Atau dia. Dia kata itu semua Allah yang tadbir. Sama ada kita gerak ataupun kita diam, itu nikmat daripada Allah. Sebab kalau tak ada gerak sombong kita tak diam, mana agak gerak? Wahara itu. Kalau tak ada diam tak gerak, jeng itu. Betul ni? Kedak ni. Nikmat gerak ni. Kita tak pernah diam pun, kita tak sedar. Gerak dan diam tak terpisah daripada sifat makhluk. Sebab tu masa mengaji dulu tahun 92 dulu mula-mula ngaji, tok guru kata nak kenal makhluk dia dua, gerak atau dia. Nak cakap tani pun dah ingat dah. Tambah lagi, gerak atau dia. Itu makhluk nak kenal. Tak sunyi daripada dua perkara. Kita tidur pun gerak lagi. Kedak gerak. Kangkang peluk kau ni. Bini kata, kenapa peluk tangan tak muka aku ni? Betul tak ni? Kita tak sedar. Tak sunyi daripada gerak ataupun diam. Itu nikmat. Tak percaya teraduk diam, tak usah gerak. Tak usah lama lah, 5 minit sudah. Betul ni? Tak ingat kita beratur depan sekolah hari Ahad. Cikgu,
Kau pengawas duduk belakang tau, dengan batang nyapu. Suruh duduk cacang, jangan gerak kan, tangan duduk sini. Cikgu tengah ceramah. Tu lah ni. Duduk gerak, garu gatal pun duduk boleh. Seksa tak? Bang, tu. Manusia ni gerak diam. Itu nikmat daripada Allah. Nikmat gerak ataupun diam tadi. Rekah cerita. Tu ni. Sebab tu bila orang faham sini, ya Allah, besarnya nikmat Allah Ta'ala kurnia kita. Gerak dengan diam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau gerak semua wahara gerak mungkin. Duduk diam gerak semua. Selaju-laju kera pun ada masa berhenti. Tahun awal 2000 gitu. Ada saing, dia ni ngaji banyak tempat. Kalau kitab ni buat sejarah apa sebab duk mulut. Dah kata sejarah Rasulullah sahabat. Dah tentang Malaysia, fakta dalam Malaysia cerita habis apa. Faham lagi? Dah lawang dia bab sejarah. Faham? Bijak. Surat khabar 3 dia. Dia pakai weh yang kau cek banyak. Tak, 3. Tu. Harakah ada semua duduk tangan. Berita harian duduk landing. Apa ni duduk landing? Ni stress time duduk sini. Dah salah. Dah salah lawang dia. Memang dia nak challenge dia. Bijak. Bab sejarah duduk cerita. Bijak dia. Bahagian cerita. Ada saya pun seorang. Nampak? Okey, dah saya cerita hari lah. Cerita kita. Nak cerita. Orang ingat Melaka baca. Mana ni tak ingat dah. Gerak ataupun diam. Pendek segalanya gerak ataupun diam. Mudah cerita je kita. Gerak diam tu ya Melaka. Tu. Jadi hamba nak cerita saat ni, sebut nama saing hamba tu bukan nak cerita dia, nak cerita dia. Dia kaji. Yang dia kabur hamba tahun 2000. Dia kata manusia ni watak dia seperti kera, dia kata. Watak dia amat teguan pula. Tak pernah duduk diam. Cuma pergerakan manusia dia lambat. Pergerakan kera dia cepat. Gana pula. Dia temu parti kera. Mata cewak demonstration. 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 Gitu. Ni buat demo. Kita tengok kera hidup tau. Hidup dia. Hidup. Gitu tau. Gitu tau. Kedok ni. Kedok ni. Tak. Ya gitu tau. Dia dah pernah tengok. Dah pernah tengok ikut apa kita pergi di zoo ini. Aku bayar lama makan apa ini sehari. Tak salah. Sebab nak cerita keunikan ciptaan Allah. Boleh pahala majak makan pun. Dia sebuah kereta tak pergi ikut. Mari. Kamu belanja belaka. Siakap pisang boleh. Faham lagi. Ada masalah. Manusia. Kita tengok. Masih hidup seorang. Berpokok ke wakah. Tak ada hidup diam tak. Kakak paling. Tak itu. Cabut pergerakan dia lambat. Dia dengung kat tu. Ramanya orang lagi ni. Slow. Kalau beruk. Gitu. Faham lagi? Gerak diam dia mari. Gerak. Itu nikmat. Tak ada duduk diam. Tak ada. Itu nikmat. Dia pengkaji, dia kaji belaka. Itu kebesaran Tuhan. Sayang tu memang bijak dia. Dak lawang dia. Bab tu. Dia kata, dan segala yang tadi, engkau itu sebesar-besar nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Inilah. Sebab tu kita kata, kalau hati kita bersih, kita dapat memandang akan nikmat tu. Tapi kalau hati kita kotor, kita tak dapat lihat nikmat tu. Walaupun nikmat banyak taklah bagi kepada kita, kita tak dapat tengok. Sebab hati kita kotor. Kalau hati kita bersih, kita akan dapat memandang nikmat daripada Allah. Tidak terhitung nikmatnya. Maka kita tak reti dah nak syukur mana, sebab terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi bila kita sedar nikmat itulah, kita korbankan diri kita adalah untuk Allah semata-mata. Hidup kita. Kita tak guna untuk nafsu kita. Kita akan guna untuk Allah. Sebab terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Maka kita perlu pada penghayatan. Kita kena hayati baik-baik. Setiap apa yang Allah beritahu dalam Quran, bila Allah suruh tengok langit bumi, perhati, tengoklah. Itu nikmat daripada Allah. Allah suruh kita tengok diri kita. Wa fi anfusihim. Tengok diri kita.
banyaknya nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Nah, malam berkata, kalau nak nyawa kita Tuhan wid depan hidung, kita susah dah. Betul tak? Kita nyawa dak sumbat ni, Allah nikmatnya. Betul? Kalau ia wis sumbat, kan ni mau. Oh, kau tak nak tidur, ya Allah. Nak tidur sumbat hidung je. Sesa masa tu. Betul ni? Yang ambil kau minyak cak kapok, kabang. Kat mana dah kita letak tadi? Wak lama pala kita, dia kata. Mu ni khabar pesan semua dah. Kalau bagi yang obat kan ada peti dah untuk obat. Dan mu ni jenis lagi sungguh lah. Kita nak marah tu sebab kita sumbat hidung. Faham lagi? Pada bini nak pergi sipang dah. Faham lagi? Nah, dengar anak wah lambu. Jadi letaklah atas belebahan ni tak sedar pergi ambil anak dulu. Faham lagi? Lepas tu dah ingat dah ke minyak cak kapok. Kita harus sumbat hidung nak marah lalu. Kita kata bini kita lerek. Padahal bukan dia lerek. Dia kejut anak nangis lambu. Jadi ambil minyak cak kapok letak dah human ni. Faham? Jangan sebab tu dah marah membabi buta. Faham lagi? Dah apalah dah yang dah ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemahnya kita yang abang pun gitu juga. Dah kali dah ingat juga. Faham lagi? Oh, kan sedap tu. Faham lagi? Ni orang duk sumbat hidung ni tu. Payah dah. Tu. Suruh ngaji tambuh. Suruh ngaji tambuh. Duk cari kedarah. Faham lagi? Mula sumbat hidung susah. Jadi kalau kita orang beriman sumbat hidung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lama ni banyaknya nikmat-Mu aku, nyawa lepas. Hari ni baru aku tahu betapa nikmatnya nyawa dak sumbat, ya Allah. Kau takwa kita kepada Allah. Batau orang beriman bila diuji dengan sakit dengan apa, dia mendekatkan dia kepada Allah. Itulah nikmat kita orang beriman. Jangan susah. Tubik lagi start kereta dak hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, nikmatnya ya Allah. Betul ni? Nikmatnya itu. Tu. Kita ni biar dapat ujian nikmat. Ujian menyusahkan kita. Ni hamba ada satu orang sahabat baru ni. Anak buah hamba lah gitu. Bagus. Tengah panas dering. Tengah panas dering. Kereta orang mampu. Tahu kereta mampu? Kereta mampu. Orang puang pula bawa anak 2-3 orang dah kereta. Kita tengok apa dah buat mampu. Terus start dah hidup. Ke bateri. Dah pemain kereta ni bateri. Pemain kereta bateri. Dia pun kata dah ada apa hang pergi beli lah bateri kejap. Tengok panas dengan motosikal. Panas titik tengah hari diri. Faham lagi? Pergi beli. Ni sebab kita banyak dah. Bila datang dia tu ujian untukmu, Tuhan nak mendekatkan dirimu ke Tuhan. Lalu gila tu. Jangan kata ni bateri yang kena panggil pemain kiki dah apa dah pada kerja. Jangan kata gitu. Kita pergi beli. Faham lagi? Maka dia pergi beli tu. Batu nang tau. Kerana area mana siapa nak dekat bawah. Faham lagi? Betul tak? Dia beli 300 bateri, 300 lebih. Offshore. Faham lagi? Berak masuk bateri. Start hidup. Berdohong. Lepas tu dia tengok ada anak pula 2-3 orang dalam modal kereta. Ambil pula 200 ya lagi. Pula ke anak tu. Kak tu kata dah bateri ni berapa ya? Saya bagi sahaja. Menangis kak tu dalam kereta. Faham lagi? Dan dia nangis kau. Faham lagi? Mari jumpa hamba. Ustaz, hamba puas hati pagi ni kata. Puas hati sebab boleh tolong orang. Sebab bekak mata duk nangis. Sebab Tuhan beri nikmat tolong orang. Payah bawa. Dia kata nak hati comel. Bila hati bersih, itulah nikmat. Kereta kita bocor tengah jalan, panas diri, itu nikmat daripada Allah. Bila kita reda je, sabar je, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya mu jadi kekasih aku dah. Faham? Kan senang. Ni kita kalau bocor tengah jalan tengah panas kan kita kata. Habis ke Jepun kita marah. Tangga tayang misling dah 650 suti. Faham? Darok dengan saya ni. Habis supah. Betul tak? Ni masalah hati kita. Kita kena sedar. Kita berbakti kepada Allah itu nikmat. Mensyukuri nikmat Allah itu nikmat. Bila kita syukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Ustaz Arifin Ilham, syukur lagi nikmat lagi. Syukur lagi nikmat lagi. Syukur lagi nikmat lagi.
Allahumma salli ala Muhammad. Ulama dia royak tu dengan penuh perasaan jiwa, dia merasai nikmat. Syukur. Tu. Maka inilah yang tak ada pada orang kafir. Orang kafir tak rasa nikmat ni. Kita orang mukmin, kita dapat merasai nikmat taat kepada Allah. Ni kita nak tu, biar kita dapat nikmat taat tu. Ni duk mengaji penawar bagi hati ni. Nak kena nyakit dulu ni. Lepas tu kita amal lah. Baru kita boleh merasai nikmat agama kita. Rupanya mentaati Allah ini nikmat. Tu kita tak ambuh tu benda-benda gitu. Tak boleh nyusah sikit ambuh. Lama. Tak boleh nyusah. Tu. Biar anak kata, mak ambuh kena pecah kerja pula mak. Mu ni aku dah reti bahasa mu seorang ni. Mak tu. Mu tengok abang mu, kakak mu tu dak macam mu ni pelik sungguh. Kerja dak lekat sama. Apa lagi? Kalau dak lekat tu biarlah. Kayak akulah yang susah duk tanggung mu. Mak. Apa lagi? Baru ni 2 bulan dah duduk rumah. Dia marah. Mak. Dia panggil mak dak cerdik. Bang. Mesti dak 2 bulan hari tu tu. Betul tak? Kita mikir kalau kita 2 bulan masa anak kita kena pecah kerja tu, kita penipala, kita lengah beti. Siapa duk pecek beti kita gitu? Masa 2 bulan tu. Tapi manusia hari ni dia tak pandang itu nikmat yang tak ada berhenti anak dia boleh duduk rumah. Warai cik beli gula ke mak sekilo baik tau. Kalau mu pergi diri naik skuter elektrik, bang, nasib baik ada skuter elektrik. Tok lelaki tak ada dah. Mati lama dah bang lagi. Betul tak ni? Masa rambut dah ubang mati dah. Dah nikah pas sudah sebab setia pada yang satu. Bang. Kenapa tak? Anak kena berhenti kerja duduk rumah dengan kita. Kita tanggung dia makan. Tapi dia berbakti kepada kita. Itu tak nampak. Cik ambil ke minyak poksing ke. Minyak poksing, minyak hijau. Apa lagi? Mak pasal lengah nak betih ni. Lapulah anak pun kata, dah apa dah kita sapu, dah apa mau. Berak dia sapu. Lega. Tapi kita tak nampak tu. Dah nampak. Ni manusia akhir zaman dia panggil. Tak sedar nikmat-nikmat daripada Allah. Kita kata mu ni nyusah tak mu. Nak kerja. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad. Ini nikmat. Benda tu kita tak nampak belaka tu. Kecuali hati kita bersih, kita akan nampak. Itu nikmat. Okey. Habis. Tengok jang tu. Mana lambat jang jalan hari ni. Kalau lambat tengok dah, dekat 40 minit dah. Apa hari ni jadi gitu? Okey. Maka palingkah olehmu, maka palingkah olehmu akan dia kepada taat. Olehmu kita semua ni lah. Akan kedua kaki tangan tu kepada taat. Jadi abid. Daripada asin tadi jadi abid. Daripada deraka kepada taat. Boleh. Supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Barulah kita, bila kita palingkan diri kita kepada ketaatan, baru kita termasuk dalam golongan orang yang mengetahui nikmat. Banyaknya nikmat. Dia tahu. Baru dia tahu, besarnya nikmat. Tu dia. Dan mensyukurkannya. Barulah kita reti mensyukurkan. Yang ni mudah kata kau berterima kasih. Pada segi bahasa cakap kau, kena terima kasih ke Tuhan. Bang. Tuhan tak harap pun terima kasih kita. Tapi dari segi percakapan. Bang, okey. Dan mensyukurkannya akan nikmat tu. Maka dia kata lagu mana pula? Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau. Kerana syukur itu pengikat bagi nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu syukur ni, dia bukan setakat mengekali nikmat tu, dia menambahi akan nikmat lagi. Orang syukur dengan nikmat Allah ni. Tu. Dia menambah lagi. Siapa syukur dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah nikmat lagi. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu yang dia tak tahu. Memang gitu agama kita. Tu dia. Okey. Maka dia syukur dah, itu pengikat bagi nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Dan sebab bagi bertambahnya nikmat, bertambah lagi nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan takut. Jangan takut. Syukur. Kita WPT kau orang, Tuhan kau tambah banyak WPT. Tak susah-susah.
Jangan susah. Kita beri ilmu ke orang, Allah Ta'ala tambah lagi ilmu kita. Tak susah. Nampak lagi? Kita senyum ke orang tu seorang, Allah Ta'ala beri 10 orang senyum kita. Nampak lagi? Kita kata, mana aku hari ni pergi maiden ramah sangat, orang senyum ke aku. Kita duduk perasan. Siapa kawet senyum? Bini kuti apa? Oh, senyum kawet. Kita kata, mana ada abang senyum kawet? Dia senyum kat abang. Bang, abang pun hairan lah. Kenapa hari ni dah 10 orang dah abang bilang senyum ke abang. Nah, zaman ni tak ada pun. Nah, bini pun kata, takut abang ada senyum ke orang kot pagi tadi. Ya, sebab abang ingat tak senyum ke siapa? Abang dah ingat tak. Kan pagi tadi kejut tidur abang senyum ke saya. Selama ni 40 tahun abang tak pernah senyum. Macam Sylvester Stallone semua Rambo. Faham lagi? Betul tak? Dah kita ngaji dah senyum bini. Rupanya kita senyum ke bini sekali. Dah pergi maiden 10 orang senyum kita. Dah sampai kawet senyum kau. Gegar jantung. Betul tak? Jangan takut. Kita buat baik sekarang. Allah Ta'ala akan tambah lagi ramai lagi buat baik kita. Kita sedekah ke orang, Allah Ta'ala lebih banyak lagi tambah kita. Bang, ini keimanan kita, keyakinan kita. Tak usah takut. Biarlah kita senyum sama orang, tak apa. Biarlah kita sedekah ke orang sama, tak apa. Biarlah kerja kita sama bayar pun, tak apa. Tak rugi sikit ambuk. Kita bayar sama. Hari-hari kita bayar sama. Tak apa, tak rugi. Tak ada masalah. Yakin kita akan tengok Allah Ta'ala tambah lagi nikmat tu. Baru kita sebek, orang kata panggil sebek. Duduk itu gergem, duduk atas hupuk gitu je. Ya Allah, hari ni aku yakin dah. Nampak lagi, hari ni aku yakin dah, kita kata. Sebab Tuhan pulangkan nikmat. Bila kita istiqamah dengan sedekah, Allah Ta'ala akan beri rezeki yang luar biasa. Faham lagi? Luar biasa. Jadi bila boleh kita rezeki tu, barulah kita terduduk. Ya Allah, pada hari ni aku yakin. Dipanggil ainul yakin. Bukan hakul yakin lagi, ainul yakin. Kita dah tengok dah pulangan tu. Nampak lagi? Tu. Inilah daripada ilmu pergi pada ainun. Daripada ainun pergi pada hakul yakin. Waktu lagi hebatlah. Waktu bukan kelas kita dah tu. Hakul yakin bukan kelas kita. Biar kita meraih ainul yakin dulu. Nampak? Kita tengok warna murah sangat rezeki aku hari ni. Lepas tu ibu tengok, oh betul sungguh sedekah murah rezeki, istighfar murah rezeki. Ya dah. Amal kata sejak mana malam ni istighfar ni contoh. Sebab apa kita nak kenal dengan Tuhan? Bila kita kenal Tuhan, kita kenal erti derhaka. Boleh? Sebab tu nak kenal dengan ulama awak ni. Bila kita kenal Tuhan, baru kita tahu kita insan yang sentiasa derhaka kepada Allah. Bila kita tahu kita derhaka, kita akan sentiasa meminta ampun kepada Allah. Betul tak ni? Jadi minta ampun, istighfar. Maka istighfar ni lah punca segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi siapa yang basuh lidah dia dengan istighfar, rezeki dia murah, hidup dia lapang, hidup dia ceria. Ya Allah. Bini dok beranak 14 tahun dah boleh beranak, murah rezeki. Garu kepala doktor kata bini mu tak akan boleh beranak dah pada adanya. Boleh beranak sebab istighfar. Apa lagi? Kebun orang sawit le dah hidup lah ke berapa kali sulak, kita naik istighfar. Itu. Tapi untuk dapat tu, benda dulu sekali. Kenal Allah dulu. Bila kita kenal Allah, baru kita tahu erti durhaka. Sebab tu kita tengok manusia di luar sana, dia durhaka kepada Allah. Sebab apa? Dia tak kenal pun dia erti durhaka, tak tahu. Sebab tak kenal Allah. Dia ngaji. Bila ngaji, kenal Allah. Ya Allah, aku duk lawanmu rupanya. Dia sedar. Dia pun cuba tinggal sikit-sikit, bila tak pakai. Hati tak rasa lagi. Tapi bila istiqamah, tinggal tak pakai. Hati dia mula bersih, dia merasai dia berdosa dengan Allah, maka waktu baru lidah dia istighfar Allah. Bukan boleh buat astagfirullah, bukan tak lewat. Cuma kita diajar je, guru ajar 100 kali sehari istighfar, 20 tiap lepas mayang. Sebab apa tu guru buat suruh lepas mayang? Sebab masa lain kita sibuk. Masa lepas mayang tu je kita boleh buat kerja kita orang awam ni. Sebab tu guru suruh lepas mayang. Apa lagi? Masa tu kita sekejap 20, 5 waktu 100 kali. Itu orang awam. Tapi bila kita dapat situ, dia sendiri dia istighfar semua. Maka ni itu punca. Maka nak kenal Allah. Baru tu. Mudah sistem agama itu. Ada siapa yang ajar? Allah ajar ke Nabi. Nabi rakyat kita. Jadi mudah lah. Tapi bila kita tak faham sistem, kita rasa susah lah. Kita ngaji matematik lah. Bila formula dia kita mahir, Allah marilah soalan kerana pun. Kerana.
Tanya dia, sebab hidup you aku dah andal. Apa matematik? Tak mau. Faham lagi? Nah, formula tu penting. Ya tak ni? Dah ingat formula dah susah. Tak nak buat, betul tak? Okey. Habis itu. Mana ni? Dan jangan engkau palingkan segala gerak engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmatnya. Yakni tiada syukur akan, dia panggil kufur nikmat ni. Bukan kufur akidah, kufur nikmat. Tu orang yang kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azab dia amat pedih. Tu la in syakartum la azidannakum, tu lah. Okey. Maka ni, maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu, dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu. Allahumma salli ala Muhammad. Ni panggil hari mahsyar lah ni. Ni hari mahsyar. Kita tak ada nikmat yang paling besar kita ngaji dah. Kenapa nikmat yang paling besar kita ngaji kitab kita baru ni? Bab mata baru ni, yakni memandang akan zat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga kelak. Ingat lagi? Bab mata itu. Kena ingat. Maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu. Jangan main-main bila kita lawang Tuhan tak syukur dah, ditanggalkan nikmat. Jadi nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Ada dah. Dan sebab bagi seksa yang bersangatan, Allahumma salli ala Muhammad, pada hari mensaksikan atas mereka itu dah, oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu. Ya Allah, seksanya kita macam berkata di surat Muslimah Malang, kitab yang diberi kepada kita di masyarakat. Kitab gini, bukan gini buat contoh. Kita pun baca 3 hari bulan 6. Usuk mencuri buah rambutan Tok Iman. Kita pun kata ya. Kita baca dan kita yang ya. Betapa seksanya kita pada hari itu. Baca tu seksa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Dah kan ustaz seksa dia. Wallahu alam. Nampak? Rasalah sendiri kayak gini. Baca tu seksa dah. Sebab kita baca keburukan yang kita lakukan. Dan kita sendiri mengiyakan. Kita kata, ya Allah, aku lakukan. Jadi lagu mana? Muka kita di depan Allah. Luruh daging muka kita, malu di depan Allah. Jangan main-main. Ya, itu seksa yang teramat sangat bila kita baca kitab yang kita derhaka kepada Allah. Tapi bila kita baca kitab yang baik, bercahaya wajah kita. Nampak? Nikmatnya membaca kitab kita di mahsyar nanti. Kita akan baca kitab kita. Orang ni baca masing-masing. Dan dia mengiyakan. Nampak? 28 hari bulan 12. Faham lagi? Tahun 3028. Faham lagi? Contoh. So ni, kita kata, aku ketek. Usuk ketek. Duriang musangking Tok Bilal. Kita pun kata, yes. Memang aku curi. Memang aku curi. Kita kata. Deritanya kita pada hari itu. Yakin. Ni kita nak yakin. Dipanggil hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Itu hari pembalasan. Seksa kita pada hari itu. Sebab tu kalau kita berimang sungguh, kita tak berani nak tulis benda yang tidak baik. Tak. Tulis benda baik-baik. Sebab akan dibaca. Kita sendiri yang baca dan kita sendiri yang membenarkan. Sebab tu masa budak-budak dulu, hamba dengar lagu Seh. Tahu Seh? Tak? Meniti titiang usang. Emi Seh. Tak? Macam dengar? Cakir. Dia apa menangis? Bergerak budak ni. Mak mati ke bini mati? Tak? Titiang meniti titiang usang. Semua simak. Ada umur 60-50 macam hamba ada. Ada ni, kalau ada kaki dengar lagu Seh belaka. Emi! Orang puang gila habis. Tengok konsert. Tepik orang puang. Rambut-rambut Emi! Bodoh. Dululah. Dan ni tobat belaka dah. Lagu titiang usang. Kertas putih salju ku corekkan kedukaanku, hitam dan kelabu adalah warna. Nampak lagi? Betul tak ni? Kertas putih kita ni seperti kain putih budak. Nampak? Allah. Tapi kita tulis benda-benda yang tidak baik. Ku corekkan kedukaanku, hitam dan kelabu. Itu lirik lagu. Mana lagi? Tapi masa tuan mengguk kepala gini. Tak erti. Tapi bila kita ngaji, baru kita tahu, ya Allah. Nampak? Inilah cerita kita. Tu sambutlah tanganku kawan. Sedar. Nak tobat dah. Tu.
Mingat balik lagi taik Google. Lirik lah moniti yang usang search. Mu baca lagi. Biar aku urah, aku tafsir pun je baca. Lagi. Betul tak ni? Tu. Ni jurangnya sangat dalam. Ni ke jahanam lah tu. Ramai yang telah kecundang ya dah tu. Ramai dah terjun. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Quran kata. Betul tak? Maka dia ke jahanam ni banyak isi dia pada jin dan manusia. Tu saya kata ramai yang telah kecundang terjun dalam neraka. Neraka jahanam. Maka tulislah kebaikan. Celak mata tulis hak baik, jangan tulis hak uduh. Celak mata alhamdulillah. Boleh betul ni? Itu hak molek. Betul tak? Ni jauh. Celak mata piti nampak. Nanti cana. Nampak? Tak nampak. Syukur dulu. Tak syukur. Tak dang. Maka ni. Orang beriman bila baca Maliki Yaumiddin. Gegar yatung. Para awliya illah. Bila dia baca surah Al-Fatihah. Sampai kat Maliki Yaumiddin. Gegar yatung. Sebab dia yakin. Adanya hari pembalasan. Betul ni? Ni kita Maliki Yaumiddin. Tak sebenda pun. Dengar Tok Imam baca. Tok Imamnya lengguk panjang sungguh hari ni. Tok Imam baca dok gaduh tu sebab bini dok kerja nak pergi meeting. Time Imam baca laju, bini kerja nak pergi meeting tu. Abang Imam nak pergi sejid ke? Ya hari ni tanya Abang Imam lah. Dah ingat hamba kata. Tanya Abang Imam dia. Tanya dia tugas. Betul lah ni. Dah Abang Imam dah kita nak pergi meeting kan ni. Hari ni lalah promosi. Dah apalah abang baca kulhu. Faham lagi? Al-Kausar rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Faham lagi? Beres bau. Ini kata. Betul tak? Gari. Okey. Habis. Jadi kita nak berasa tu hati nak bersih lah. Kalau hati tak bersih, tak rasa tu. Tu nak baiki hati kita ni. Kau apa dah? 1.5 tu. 45 minit lah tu. Nak pergi mana? Gaduh-gaduh tengok jam ni. Tak ada kerja mana sehari ni. Okey. Sikit lagi. Banyak lagi ke? Sadok dah. Dah kita berapi boleh tak? Boleh? Bagus tu dia. Ingat kena tembur dah. Malah suruh abang sumang gitu malang minta berhenti. Lagi ustaz kata. Nak suruh apa sejang berapa? 9.20 berhenti tau. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi nasib baik. Lepas tu ada makan nasi minyak. Tak jadi nak marah. Kena nasi minyak sedap wallah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan akan dia hak kita buat semua atas dunia ni daripada segala kejahatan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya berhenti-berhentilah buat hak Tuhan larang. Berhenti sebab seksa sangat kita. Berhenti lalu. Tu dia. Dah hamba dah orang ustaz, hamba dengan abang dah orang ni. Dah orang minta dengan Allah. Ya Allah, wa'afini ya Allah. Wa'afini. Ya Allah, berilah kekuatan kepadaku ya Allah. Tu kita minta. Sebab kita tak mampu. Kita tak mampu nak tinggal benda yang dilarang. Kecuali dengan pertolongan Allah. Mengadulah kepada Allah. Kena mengadu kepada Allah. Tengaji dah tauhid kan, Allahus Samad. Allah tempat bergantung sekalian makhluk. Kita bergantung hanya kepada Allah. Kita nak tinggal maksiat pun bergantung kepada Allah. Kita nak mengerjakan taat pun bergantung kepada Allah. Ini kita nak faham. Okey. Nak habis ni. Dan ketahui olehmu hai orang yang menuntut ilmu, kita semua ni hendaklah kamu ketahui bahawasanya dak pelawak ni aku nak kabur kemung. Kata pengarang. Mu dengar molek-molek. Iaitu memelihara segala anggota yang 7 ini. Mana 7 ini? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, kaki, tangan. Boleh? Ya, tu. Dia kata memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan. Jaga.
memakainya pada segala kebajikan. Nah, tinggal hak nak pakai, buat hak baik. 7 anggota tadi. Tu dia kata. Maka dia kata tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan segala racunnya. Allahumma salli ala Muhammad. Racun dia. Daripada segala perangai yang dicela. Kenapa pula ni racun ni? Ulama khabar. Seperti riau. Allahumma salli ala Muhammad. Maka 7 tadi kita jaga belaka dah tu. Dah buat dah jahat. Dah buat baik. Dipanggil abid. Boleh? Tadi asin dan kita kepada ambil dah. 7 anggota ni tak lawang dah Tuhan. Betul? Kita buat taat. Maka kita dah berubah daripada mukmin yang asin tadi kepada mukmin yang abid. Tapi tak sempurna lagi. Kalau kita tak pergi pula. Hak mana lagi dia kata? Seperti riak, takabur, dengki dan kikir dan lainnya. Oh, rupa kena pergi salib pula itu. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab nak buang pula. Tak, perkara-perkara batin kita riak. Kita buat molek dah semayang dah tinggal. Tak, tapi kita buat kerana makhluk. Kerana pangkat. Kerana nama. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni celaka juga kita di akhirat. Walaupun comel dah sejik. Lebut dah sejik kita mari. Haji 8 kali dah. Ni nak pergi pula contoh. Tapi sia-sia je. Kalau tak jaga hak ni pula ni. Riak, ujud, semua apa sebagainya. Maka tidak memadai dengan 7 tadi je. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila kita baca bab jantung kayak gini, baru kita rasa makin jauh kita dengan Allah. Tak ada dah. Dia ngaji ilmu agama ni, bukan makin dekat kita rasa. Kita makin jauh dengan Allah. Sebab keaiban kita makin dibuka oleh Allah, baru kita rasa kita makin jauh. Tu. Nampak? Selagi kita tak ngaji, kita tak rasa kita jauh. Kita rasa kita dekat dah. Padahal kebatilan yang ada pada kita masih banyak lagi. Ya? Sebab tu kita tertipu. Betul ni? Maka ni kita nak ngaji. Bila kita ngaji, dah Al-Quran ni dia mengeluarkan kita kan, hudal linnas, mengeluarkan manusia. Boleh tunjuk pada manusia. Ataupun ayat lain, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Maka Quran ni, ilmu ni, dah petunjuk ni mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cerah. Sebelum kita ngaji ilmu tasawuf dulu, kita ingat ke molek dah aku ni, semayang tak tinggal. Bila kita ngaji, ya Allah rupanya ada lagi nyakit aku duk nunjuk orang, tak ikhlas kerana Allah. Nampak lagi? Sebab tu bila orang tak puji aku berasa serabut nak marah. Selama ni rupanya aku buat kerana orang. Nampak lagi? Bila bini kata kita tak molek, kita nak marah lalu. Sebab selama ni kita berasa kita buat baik sangat-sangat dah. Bang, tapi bila kita buat baik kerana Allah, bini ngukik ke, bini duk hargai ke, kita steady je. Sebab abang tolong basuh pinggang yang, bukan kerana yang. Abang basuh pinggang kerana Allah, bukan kerana mu. Mana lagi? Betul? Bukan nak suruh mu kata aku baik. Bukan aku nak suruh Muhammad aku, tidak. Aku buat kerana perintah Allah. Maka kita tak akan kecewa lah. Ni bukan senang nak buat kerana Allah. Kita tak akan kecewa. Jadi ni kita kecewa. Ni aku dia akan nak baik, kamu rupanya gin ni walah aku dia. Itu saing kawan-kawan. Masa sok dulu, dak mu kata nak berapa? Aku transfer lalu lah akaun mu. Lain ni awak mu jadi jutawan, aku nak minyak 150,000 ke. Mana lagi? Aku nak beli tanah. Sebab tanah yang aku sewa lagi tu tuai nak ambil balik. Mana lagi aku nak buat parking. Mana lagi? Kita projek juga contoh. Nak 150,000 aku butuh ni. Macam-macam alasan mu ni. Dah hari ni baru kenal mu siapa. Kita kata, maksud rupanya kita dia baru ni, transfer semua bukan kerana Allah. Kalau kita transfer selama ni kerana Allah, walaupun tak dapat tolong kita, tak ada masalah. Sebab aku buat kerana Allah. Ini hati yang kita nak ngaji lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Comelnya agama kita. Bila kita faham, terlalu indah. Agama kita cukup-cukup indah. Jadi kita buat kerana Allah, bukan kerana makhluk. Itu dia. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Tak boleh kita, tak boleh ada sekutu, tak boleh. Di dalam ibadah kita kepada Allah tak boleh. Jadi tu kita nak sedar. Okey, insya-Allah kat sejang dah ni boleh berhenti dah. Habis kita dah habis lagi berat tu. Gaduh lah nak balik ni. Apa gitu? Baca kita dah habis nak balik dah ni. Dah habis lagi ni. Dia kata seperti mana? Seperti riak dan takbur. Dan dengki dan kikir dan lainnya. Situ kita berhenti ni.
Sambung sikit lagi. Dikehendaki dengan rajanya. Siapa pula ada raja pula? Ya, iaitu hati. Maksudnya hati kita ni, kalbu kita ni, jantung kita ni dipanggil raja. Tangan kaki tangan apa semua tu, itu rakyatnya. Kalau raja tu molek dah rakyat. Sebab tu Islam dulu dak dia tuju, dia atur wali-wali Allah dulu, dak dia pergi tuju kepada raja-raja. Bila boleh puak-puak sufi dulu, dia nak mengislamkan, dia pergi raja dulu, dia igak. Tengok cara dakwah ulama dulu. Bila boleh raja, rakyat okey. Betul ni? Tu dulu gitu sistem dulu. Yang kita nak ambil raja, bila raja comel-comel rakyat. Nah, kalau raja baik joget belaka rakyat. Dia memang dia gitu. Betul tak? Ni nak sedar raja. Jadi pada diri kita, hati kita. Sebab Nabi kan bodoh. Manusia akan buat apa yang ada dalam hati dia. Manusia akan bercakap apa yang ada dalam hati mereka. Kalau hati mereka ada biti, cakap habiti. Kalau hati dia ni dia tengah gila ke apa, cakap apa. Nah, kalau hati dia tengah gila ke sport ring, dia akan cakap sport ring sama-sama. Nampak? Kalau hati dia nak mesdi, contoh, mesdi 1.8 turbo. Apa lagi? Honor. Jadi dia tengok sama mana pun. Mesdi. Banyaknya mesdi dia kata. Dia tu gitu. Badah kita kata. Lama ni pun banyak dah. Tapi dah mu tak ada di hatimu dak cara lah. Ni bila ada di hatimu nampak lah. Dah macam kita gila potong sagar tau. Banyak lagi terlalu bakal potong. Jadi bila hati kita ada tu, kita akan berhati. Pada otak kita potong sagar. Nah. Tu keren ni. Tu betul Nabi khabar. Manusia akan bercakap apa yang ada hati dia. Sebab tu bila hati dia ada Allah, akan zahir di lisan dia Allah. Bila hati dia ada agama, akan zahir pada lisan dia agama. Tak keluar benda lain. Ni kita cakap ada hati kita. Betul. Mudah nak kenal orang. Dah so berlakung lah. Dia boleh kenal. Dia orang ada Allah di hati, dia akan bercakap tentang Allah, tentang agama. Betul. Ni nak sedar. Mudah je. Jadi itulah rajanya hati kita. Tu. Okay, insya-Allah lah padang. Jadi kita nak masuk bab hati dah pula. Bab hati berat sikit lah. Berat tak berat pun nak kena. Kita nak jadi mukmin yang arif. Nak jadi mukmin yang mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat ke ringan ke kita lalu. Kita tepuh. Nampak? Tak kira dah. Tu orang beriman. Sebab tu kita orang beriman ni, orang mukmin ni dia kena ada sifat kejantanan. Sifat kejantanan ni dia sifat yang tak kena erti penat, tak kena erti lelah, tak kena erti sakit. Kita langgar je. Apa lagi? Itu sifat kita orang beriman. Tu bujur lalu meletang patuh. Tak, orang Terengganu kata. Nampak? Bujur lalu meletang patuh. Bujur memang lalu dah. Meletang tu patuh lagi. Tu kita orang mukmin. Tak usah takut. Kita tak usah takut dengan apa-apa, miskin, sakit, susah. Jangan takut. Yang penting, siapa hajat kita, yakni mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Apa ni? Ini ni. Okey, dikehendaki dengan rajanya, iaitu hati kita. Itulah masuk raja, Jadi insya-Allah lah panjang umur, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki, kita sambung kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.